saya, Malaysia mempunyai banyak bakat kan. So untuk menjadi seorang atlet yang bertaraf dunia memang bukan satu perkara yang senang kan. So bagi saya kena cover daripada dari segi saya punya training, saya punya pemakanan, saya punya program semua. Jadi semua saya kena all in one, jaga untuk stay in one piece kan. So nasihat saya kepada semua adik-adik dan juga rakan-rakan yang berkecimpung dalam bidang lumba sekarang ini, supaya sentiasa bagi aktif, sentiasa mendisiplinkan diri dan jangan berputus asa dalam melakukan setiap kepada semua rakyat Malaysia yang merasakan diri anda ada bakat yang terpendam, tak kira apa jua sukan, sila tunjukkan bakat anda, beranikan diri untuk meluahkan bakat yang terpendam dalam diri sendiri. Sentiasalah menyokong saya, Azizul Hasni bin Awang, dari Pocket Rocketman. Kami menjalankan program pembangunan ini melibatkan 19 sukan utama. Merangkumi program-program melibatkan latihan atlet, pendedahan pertandingan, kejulatihan dan juga pencarian bakat-bakat. Program sekarang ni kekurangan melibatkan dari segi fasilitis. Cuma kami di pihak MSN memerlukan amat kerjasama lah dari Majlis Sukan Negeri, pihak kuasa tempatan, Kementerian Pelajaran dalam melaksanakan program-program pembangunan atlet. MSN menjalankan pencarian bakat ataupun talent scouting melalui jurulatih kita yang di negeri-negeri. Jika untuk kita mencapai sasaran di mana yang telah dilancarkan sebelum ini, Road to London 2012, yang mana kita jangkakan untuk kita dapatkan tingkat emas pertama untuk Malaysia. Terima kasih Azizul, terima kasih Cik Mahathir daripada MSN. Pandangan beliau tadi cukup jelas, cukup baik, kita boleh kita fikirkan bersama. Rizal, bagaimana Rizal melihat jika atlet sudah bersedia dengan segala latihan, dengan segala bakat yang diberikan, tetapi untuk memilih kejohanan-kejohanan tertentu untuk mencapai kemuncak prestasinya, kadang-kadang ISN pun telah dikonsult dan telah diberi maklumat dan sebagainya, tetapi kadang-kadang ada tangan-tangan tertentu mengatakan tak perlulah kita masuk acara tersebut kerana ini tidak memberi input yang bagus pada media, nanti bila kalah nanti media akan kutuk kita. Jadi bagaimana atlet tu boleh perform dengan keadaan demikian? Dia sebenarnya subjektif keadaan dia. Ya. Tapi kalau dalam memilih kejohanan dan dalam untuk mencapai kemuncak prestasi, pimpinan jurulatih itu amat penting. Ya. Dan pada masa yang sama, media di Malaysia ni bagi saya amat positif. Kita hanya mendedahkan kepincangan dari segi pentadbiran barangkali. Dan apabila menegur, apabila kita lihat kalau seseorang atlet itu seolah-olah macam kurang motivasi atau tidak mencapai potensi yang sebenar. Jadi dalam hal ni saya percaya Majlis Sukan Negara, ISN bersama jurulatih atlet sebabit sudah merangka program yang padu dan jitu, agar macam sekarang ni program Road to London umpamanya untuk Olimpik 2012 ya. Teruskan Rizal, teruskan. Dengan suntikan dana yang saya menjurus ke arah beberapa sukan yang terpilih umpamanya macam memanah, lumba basikal, badminton. Bagi saya ini peluang terbaik untuk atlet kita merebut peluang ini. Okey, saya terus kepada Wan Nur Afzan. Bagaimana peranan ASN untuk membantu, kerana kita tidak mempunyai masa yang banyak, tetapi mungkin atlet kita terpaksa berkorban sedikit, bukan sedikitlah, banyak untuk mencapai tahap tertinggi mereka, dan bagaimana persatuan-persatuan sukan ini dapat digemblengkan bersama dan mendapat perundingan terus daripada pihak ASN misalnya. Okey, apa yang saya nampak di sini, kekurangan dari segi mungkin boleh saya katakan knowledge lah, daripada pengetahuan dari segi ilmu periodization ataupun periodisasi dalam pelaksanaan satu-satu latihan. Penting ya, kerana ibaratnya kalau kita cakap dalam satu badan ni kita kena ada vitamin, kita kena ada kolesterol sikit, kita kena ada karbo sikit. Itulah bentuk periodisasi. Periodisasi ni melibatkan load latihan, melibatkan mana kejohanan yang boleh pergi, bila time peak dia, bila time dia down sikit. So dekat situ kadang-kadang association, saya tak spesifikkan pada mana-mana association, tapi kadang-kadang association kurang ilmu, dia sentiasa beranggapan atlet mesti menang all games. Ini kadang-kadang kita ni manusia, atlet pun manusia, bukannya mesin kan. So this is salah satu pemilihan, what we call pemilihan mengikut contoh kalau sukan Olimpik pada waktu tu saya rasa bukan satu negara saja yang nak peak performance.
China of course kan. So maknanya sekarang ni pick lawan pick lah kan. So kat situ kita tengok win-win, siapa yang boleh pandai ambil kesempatan, dia lah menang, macam yang berlaku. Okey, kita ada lagi pandangan daripada bekas atlet kita yang mungkin kita boleh kongsikan bersama. Kita lihat sekarang, Lokman. Actually macam saya mula mintai bidang olahraga ni sejak saya di sekolah rendah lagi. Saya umur 9 tahun saya dah mula wakil sekolah rendah. And then bila naik sekolah menengah tu saya terus continue dengan cikgu di sekolah menengah. Saya mendapat tawaran ke sekolah bakat khas olahraga di Sekolah Menengah Sultan Abdul Aziz Shah Kajang under program Majlis Sukan Negara. Dalam Majlis Bakat Muda saya rasa dari segi kejurulatihan bermakna kita mesti ada jurulatih yang betul-betul tahu nak melatih budak yang daripada kosong tapi budak minat untuk diketengahkan. Kita nak yang coach yang memang tahu, yang memang buat produk daripada budak ni remaja, develop dia sampai dia di champion macam tu. Okey, terima kasih Nazmizan. Itu pengalaman Nazmizan. Tetapi kita lihat Nazmizan pun kemuncak kariernya pun tak sampai kerana mereka dengan munculnya atlet-atlet baru dan beliau terpaksa mengundur ke belakang. Mungkin kerana apa? Itu selalu kita lihat kes-kes begini seperti atlet Nazmizan misalnya dan atlet-atlet lain pun kadang-kadang mereka tidak sampai ke kemuncaknya, mereka terpaksa turun ke bawah semula. Bagi pandangan personal saya lah, ini melibatkan socialization influences. Maknanya dari segi parents, mungkin dari segi sibling, dari segi persekitaran sendiri. Sebenarnya nak continue tak nak continue ni atlet sendiri yang pilih. Melainkan you ada injury, you ada apalah kan. So kalau you nampak macam contoh Lance Armstrong pun boleh terus berbasikal kan. Exactly. So salah satu elemen lain apa yang saya nampak ni, saya merujuk kepada salah seorang bekas actually konsultan saya baru bercakap dengan saya petang tadi. Atlet basikal New Zealand menang di World Cup. Saya tak berapa ingat siapa nama. Sebenarnya atlet ni datangnya daripada sukan bola jaring, datangnya daripada sukan renang, yang mungkin don't want to continue dalam that particular sport, tetapi mempunyai kemampuan motor ability, what we call motor ability yang sama untuk that particular sport. So yang ni yang kita perlu orang cakap apa, migration one sport to another sport. Contoh yang saya boleh saya buat sekarang ni, contoh saya ambil sukan rhythmic gymnastik. Dulu saya ada pengalaman jaga. Pendek sikit, 30 saat. 30 saat. Okey. Budak rhythmic gymnastik easily boleh pergi terjun. Tak ada masalah. Tak ada masalah sebab dia menggunakan elemen yang sama. Boleh pergi wushu easily. Sama juga budak bola sepak boleh pergi berbasikal. Jadi siapa yang nak kena pasti? Diri atlet itu sendiri ataupun coach ataupun coach, antara coach. So kat sini yang kita kena tengok, coach tak boleh selfish lah. Bantu-membantu tu penting. Bantu-membantulah. Yes. Coach tak boleh selfish. Coach tak boleh cakap ini semua budak saya. You tak boleh ambil. That's another argument yang jadi apa kurangnya lagi berbanding kita dengan Habsyah, dengan Sudan, dengan ataupun Jamaika yang mengeluarkan atlet-atlet yang mempunyai pingat emas di peringkat Olimpik. Adakah kita mampu dalam masa terdekat ni? Of course, kita dah nampak dia punya jalan tu. Ada, pathway tu dah nampak dah. Cuma tinggal lagi mungkin you go back balik pada periodization plan tadilah. Dan macam Azizul Hasni, of course kita tak boleh di peringkat umur terlalu muda pada waktu tu, dan saya nampak future tu ada. Dah ada. Okey. Terima kasih Wan Hafzan, Wan Mahdi daripada Institut Sukan Negara kerana berkongsi pengalaman dan juga pendapat untuk kita bincangkan mengasah bakat baru sukan. Jadi topik kita malam esok, khidmat taksi kelas pertama. Jadi saya perlukan pendapat juga pandangan anda, hantarkan ke email dan juga nombor-nombor yang kami sediakan untuk berkongsi pandangan anda pada malam esok. Sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi.